Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis Barisan Panel Hakim yang saya sanjungi, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berdirinya saya di sini adalah untuk menceritakan sebuah cerita yang boleh memberikan inspirasi kepada anda semua, iaitu ke Menara Gading. Sebelum memulakan bicara, izinkan saya melafazkan serangkap pantun. Ke seberang jalan menjadi haluan, menuju seberang sambil berangan-angan. Menara Gading menjadi tujuan, segulung ijazah bukti kemenangan. Dengar ya kawan-kawan, kisah ini bermula apabila Rohani iaitu watak utama cerita menerima tawaran untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah berasrama penuh jauh di tengah kota. Disebabkan kesempitan hidup yang dialami oleh ahli keluarganya, ibu dan bapa Rohani iaitu Mak Timah dan Pak Dolah terpaksa meminta Rohani untuk menghentikan niat anak sulungnya itu untuk belajar ke sana kerana mereka tidak mempunyai cukup wang permulaan untuk membeli barang-barang keperluan serta membiayai iuran pembelajaran anaknya di sana. Tidak payahlah bersekolah di jauh-jauh, di kampung kita ini pun boleh menuntut ilmu. Lagipun kita ini mana ada duit untuk belanja kamu di sana, kata Pak Dolah ketika mendapat tahu berita baik untuk anak gadisnya itu. Saban hari Rohani termenung. Dia tidak menyalahkan sesiapa, namun dia berasa rugi dan terkilan menolak tawaran tersebut. Kawan-kawannya juga mengatakan rugi besar jika dia menolak peluang yang hanya datang sekali dalam seumur hidup ini. Namun, apakan daya? Selang beberapa minggu kemudian, bagi kepucuk dicita pula mendatang. Pak Cik Wong datang ke rumah mereka. Pak Cik Wong ialah kawan lama Pak Dolah yang tinggal di kampung seberang. Dia mengusahakan perniagaan berkaitan nelayan, iaitu usahawan memproses ikan kering serta produk-produk yang lain berasaskan ikan. Boleh dikatakan, Pak Cik Wong ialah kawan Pak Dolah yang paling rapat dengan keluarga mereka. Dia sanggup membiayai iuran pembelajaran Rohani ke sekolah berasrama. Pada mulanya, Mak Timah dan Pak Dolah menolak. Bagi Mak Timah dan Pak Dolah, mereka sebaik-baiknya tidak mahu menyusahkan sesiapa, lebih lagi orang yang tiada pertalian darah dengan mereka. Namun, setelah dipujuk berkali-kali, barulah mereka menerimanya dengan tangan terbuka. Kehidupan Rohani di asrama semuanya berjalan dengan lancar. Dia mempunyai ramai kawan pelbagai kaum di sana. Walaupun dia jarang pulang ke kampung, walaupun cuti panjang kerana faham dengan kekangan kewangan keluarganya. Dia tahu ibu dan bapanya sentiasa menitik doa agar dia terus berjaya dalam pelajaran pada masa-masa mendatang. Akhirnya, Rohani selesai menduduki peperiksaan CJ pelajaran Malaysia. Dia membuat keputusan untuk pulang ke kampung untuk mengisi masa-masa yang ada sehingga keputusan diumumkan kelak. Pelbagai perancangan yang berlega-lega di dalam otak Rohani. Dia mahu membantu kedua ibu bapanya menjana pendapatan agar dapat digunakan nanti jika dia dapat meneruskan pengajiannya ke universiti. Dia tidak mahu menyusahkan Pak Cik Wong lagi. Bagi Rohani, sudah cukuplah Pak Cik Wong membantu dia selama ini. Kini, tibalah masa dia menabur bakti kepada kedua-dua orang tuanya. Harapan Rohani dalam diam. Rohani memberi cadangan kepada bapanya untuk mengusahakan tanaman jagung di samping meningkatkan hasil tanaman sayur-sayuran seperti kekacang dan ulat-ulaman. Seterusnya, dari hasil penanaman jagung itu, Rohani ingin mengusahakan perniagaan menjual jagung bakar dan jagung rebus. Bagi Rohani, tidak ada apa-apa yang mustahil tidak boleh dilakukan kerana negara ini kaya dengan hasil bumi, kaya dengan sumber tanah yang subur yang dapat memberi pelbagai manfaat kepada penduduknya. Terima kasih tanah airku, bisik Rohani. Kini, tibalah masa yang dinanti-nantikan. Keputusan SPM
Disebabkan rumah dan sekolah rohani agak jauh, dia membuat keputusan untuk sabar menunggu slip keputusannya yang akan dipos oleh pihak sekolah ke rumahnya. Bagi rohani, dia telah melakukan sehabis baik. Namun, jika kejayaan bukan miliknya, dia tetap akan menyambung pelajarannya ketika tak terlebih dahulu sebelum meneruskan cita-citanya yang tidak pernah padam itu. Rohani memegang sampul yang berada di tangannya. Dia merasakan sampul surat berdaftar itu ditutup dengan kemas sekali, semacam payah untuk membukanya. Namun, rohani tidak terburu-buru. Dia membuka sampul itu dengan cermat. Ketika itu, Sri Devi, kawan baiknya, setia menemani. Selembar kertas yang menyatakan keputusan pemeriksaannya mula kelihatan. Wow! Hampir terjerit rasanya rohani saat itu. Dia menutup wajahnya sendiri. Air mata kegembiraan berlinangan. Dia amat bersyukur dengan keputusan pemeriksaannya yang cemerlang sekali. Dia mendapat semua A dalam 10 subjek diambilnya. Ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu yang telah mengurniakan kejayaan kepadaku. Bisik rohani sambil memeluk sahabat baiknya itu. Dalam masa yang sama juga, penanaman dan jualan jagung yang diusahakan bersama bapanya mula membuahkan hasil. Bapanya berhasrat untuk menjual beberapa ekor kambing dan seekor lembu peliharaannya untuk menampung perbelanjaan rohani ke universiti. Dia yakin anaknya pasti akan menerima pelbagai tawaran ke pusat pengajian tinggi kelak. Setelah dijangka-jangka, rohani menerima tawaran daripada Universiti Malaya dalam bidang perubatan. Bukan sahaja Mak Timah dan Pak Dola, seluruh kampung tanpa mengira kaum berasa bangga dengan tawaran tersebut. Mereka tidak putus-putus mengucapkan tahniah kepada rohani dan Pak Dola sekeluarga. Bagi mereka, kejayaan anak kampung inilah yang paling membanggakan dan menjadi inspirasi kepada anak-anak muda yang lain. Pengajaran daripada cerita ini ialah kita tidak boleh berputus asa dalam kehidupan dan berusaha sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus meningkatkan kebolehan diri sendiri. Bukan itu sahaja, sikap saling membantu juga perlu kita amalkan, tidak mengira kaum ataupun bangsa. Sekian, terima kasih.